Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Di saat isu penemuan wang tunai oleh SPRM dan penahanan 4 pegawai Ismail Sabri, ini kenyataan Anwar Ibrahim yang menggemparkan seluruh Malaysia terutamanya Parlimen. Kata Anwar, kerajaan tak pernah paksa pembangkang sokong Perdana Menteri kalau nak peruntukan. Isu peruntukan ini masih ditunggang oleh pembangkang. Sudah tunggang peruntukan, sudah tunggang agama, sudah tunggang kaum, kini tunggang bahasa pula, kata netizen dalam media sosial. Terkini Anwar kata kerajaan tidak pernah meletakkan sebarang syarat yang memaksa pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri jika mahu mendapatkan peruntukan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, belum apa-apa beliau sudah dituduh dengan dakwaan sedemikian walhal ianya tidak berlaku. Mereka belum apa-apa pun sudah tuduh kita paksa sokong Perdana Menteri. Kita tidak ada langsung syarat-syarat yang dikemukakan. Katanya pada sidang media Permukiman Jemaah Menteri Kerajaan Madani 2025 semalam. Anwar berkata sudah 2 tahun ahli parlimen perbankang berdolak-dalih mengenai isu peruntukan sedangkan kerajaan sudah pun membuka ruang perbincangan untuk mereka. Seperti kita tahu, sudah 2 tahun lebih dia berdolak-dalik. Kita tidak ada masalah, kita dah beri ruang, ujar Anwar. Beliau mengulangi nasihatnya supaya berbincang bersama Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berhubung peruntukan itu. Anwar berkata perbincangan sedemikian bukanlah perkara baru, malah beliau sendiri semasa Pakatan Harapan menjadi pembangkang pernah berbincang dengan Perdana Menteri ke-9 Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Jadi saudara, sebenarnya bukan Anwar Ibrahim, bukan kerajaan yang bermasalah dalam peruntukan itu, tetapi yang bermasalah ialah pembangkang. Mereka tak mahu berbincang. Kenapa? Hairan. Sebab mereka sebenarnya mungkin masih mempunyai niat untuk menebuk atap di tengah jalan. Kalau betul mereka tak berniat menebuk di tengah jalan, mereka pasti sudah menerima peruntukan itu dan tidak akan mengganggu gugat kerajaan ini sampailah PRU 16. Dan MOU itu boleh ditandatangani segera. Masih ingat semasa zaman Ismail Sabri Yaakob, Anwar Ibrahim bersama pembangkang waktu itu membuat MOU dengan Ismail Sabri Yaakob. Apa yang terjadi? Kerajaan pada waktu itu sangat stabil sebab pembangkang tiada niat untuk menebuk atap di tengah jalan, menumbangkan kerajaan di tengah jalan. Hanya orang yang ada niat menumbangkan kerajaan di tengah jalan yang tak mahu menandatangani MOU. Itulah sebabnya mungkin Perikatan Nasional Pembangkang tidak mahu menandatangani MOU. Mereka sentiasa mahu peluang demi peluang. Silap-silap hari bulan, mungkin setahun lagi, 2 tahun lagi, 2027 baru mereka mahu tandatangani MOU. Yang mana tiada peluang lagi mereka untuk menebuk atap. Yang bermasalah itu ialah pembangkang. Anwar sudah beri laluan. Bahkan Anwar Ibrahim memberikan contoh. Sewaktu Pakatan Harapan menjadi pembangkang, mereka sanggup menandatangani MOU. MOU itu memberikan kestabilan kepimpinan pada Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Lihatlah betapa mudahnya beliau memimpin pada waktu itu. Kerana pembangkang tidak kacau. Pembangkang hanya memberi cadangan, sumbang saran membangunkan negara, bukannya menyumbang, bukannya sumbang untuk menumbangkan kerajaan. Waktu itu kita lihat negara ke arah yang sangat stabil. Malangnya Ismail Sabri Yaakob terpaksa turun daripada Perdana Menteri kerana Barisan Nasional tidak mampu menjadi dominan. Saudara,
Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Satu lagi kejutan terbesar hari ini. Tahniah kepada Anwar Ibrahim kerana mendapat apa yang tak dijangka oleh Mahathir. Nazri menyatakan bahawa siapa lagi Perdana Menteri ke-11 jika bukan Anwar. Pertanyaan dan perdebatan di media sosial sekarang ialah siapa Perdana Menteri ke-11 yang bakal menggantikan Anwar Ibrahim? Adakah daripada Kerajaan Perpaduan Madani juga? Adakah daripada Pakatan Harapan? Adakah daripada Barisan Nasional? Atau daripada Perikatan Nasional? Jika dilihat di Perikatan Nasional, menjadi tanda tanya ialah siapa menjadi Perdana Menteri. Adakah Muhyiddin Yassin sekali lagi menjadi Perdana Menteri walaupun sudah masuk dalam kluster mahkamah dan menantunya juga belum balik-balik lagi? Ataukah Hamzah Zainuddin yang juga mempunyai masalah berkaitan mahkamah dalam keluarga? Atau Taqiyuddin? Ataupun Hadi Awang, ataupun Menteri Besar Terengganu, Dr. Syam. Walau bagaimanapun ada netizen kata Dr. Syam mungkin tidak akan jadi Perdana Menteri kerana beliau menolak dan menyatakan bahawa beliau belum bersedia menjadi Presiden PAS. Jika itu benar, maka susahlah Dr. Syam menjadi Perdana Menteri. Dan kalau daripada Kerajaan Barisan Nasional pula, atau dari Barisan Nasional pula, siapa yang jadi Perdana Menteri? Zahid Hamidi atau Akmal Saleh? Selalu Akmal Saleh akan jadi sindiran. Benarkah Akmal Saleh boleh jadi Perdana Menteri dengan sikap ekstrim beliau? Dan dalam Pakatan Harapan pula, satu-satunya yang menjadi calon Perdana Menteri yang tidak akan tergugat buat masa ini sepenggal lagi ialah Anwar Ibrahim. Bermakna hanya satu-satunya yang sah boleh menjadi Perdana Menteri jika menang ialah Anwar Ibrahim berbanding Perikatan Nasional yang berderet cadangan Perdana Menteri. Difikirkan kalau Perikatan Nasional menang dalam PRU akan datang, isu memilih Perdana Menteri akan mengambil masa berbulan-bulan dan mungkin akan menjadi masalah polemik politik baharu negara. Dan jika Barisan Nasional pula menjadi kerajaan, ini juga menjadi masalah. Pertama sekali, buat masa ini, menurut penganalisis politik, Barisan Nasional mengambil masa 2 penggal lagi untuk pulih menjadi dominan. Jadi satu-satunya yang sah kalau menang ialah Anwar Ibrahim. Jadi betullah Nazri kata, siapa lagi Perdana Menteri ke-11 jika bukan Anwar? Setelah menamatkan tempoh 2 tahun sebagai Duta Malaysia ke Amerika Syarikat, Nazri Aziz kini kembali ke Kuala Lumpur dan memberi tumpuan kepada perkembangan politik tempatan menjelang pilihan raya umum ke-16. Bekas ahli Parlimen Padang Rengas selama 6 penggal itu berkata, fokusnya kini termasuklah menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan memastikan Presiden PKR itu kekal memimpin Putrajaya selepas PRU 16. Pada temu bual bersama Malaysia kini, Nazri berkata sokongan terhadap Anwar antaranya berpunca daripada kebimbangan kerana tiada calon lain yang berpotensi memegang jawatan Perdana Menteri termasuk dalam partinya sendiri iaitu UMNO. Saya sangat bimbang untuk negara ini kerana tanpa Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim, siapa yang akan menjadi Perdana Menteri, katanya. Menyedihkan untuk dikatakan, sistem kita tidak membenarkan pembentukan pemimpin intelektual yang tidak memainkan sentimen perkauman dan agama. Cuba beritahu saya siapa. Ia akan menjadi bencana bagi kita jika Anwar tidak menjadi Perdana Menteri untuk 5 tahun lagi selepas 2026, kata beliau. Nazri yang mengesahkan dia tidak berhasrat kembali ke Parlimen pada PRU 16 selepas tidak bertanding dalam pilihan raya umum 2022 turut menyuarakan kebimbangan terhadap ketidakpastian politik mengenai calon Perdana Menteri seterusnya.
Saya hidup dalam kebimbangan karena saya tidak tahu siapa yang akan menjadi Perdana Menteri seterusnya, katanya sambil ketawa tetapi menegaskan komitmennya untuk membantu Anwar. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu Anwar dalam pilihan raya akan datang, termasuk turun padang berkempen dan memainkan peranan bagi memastikan beliau menang. Kalau Kerana saya risau, tiada seorang pun yang saya yakin boleh mengambil alih sekiranya Anwar tiada, kata veteran UMNO yang masih mengetuai bahagian Padang Rengas itu. Selepas PRU 15, Anwar membentuk kerajaan perpaduan dengan pelbagai gabungan dan melantik Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi serta naib pengerusi kanan Parti Pesaka Bumi Putra Fadila Yusuf sebagai dua timbalan Perdana Menteri. UMNO tiada calon Perdana Menteri. UMNO kini hanya memiliki 26 kerusi di Dewan Rakyat, satu kedudukan yang menurut Nazri tidak memberikan parti itu peluang untuk menamakan calon Perdana Menteri. Ketika ditanya jika kebimbangannya mengenai ketiadaan pengganti Anwar turut merangkumi UMNO, Nazri secara sinis merujuk kepada Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh. Boleh kamu beritahu saya siapa? Akmal Saleh, kamu beritahu saya siapa, katanya. Saya mungkin boleh menyokong kamu, tetapi berikan saya satu nama. Bahkan kamu sendiri pun tidak boleh memberikan satu nama, katanya. Secara tradisi, Presiden UMNO, calon Perdana Menteri Barisan Nasional BN, kecuali Ismail Sabri Yaakob yang menjadi Perdana Menteri ke-9 selama 15 bulan, yaitu 2021 sehingga 2022, walaupun hanya memegang jawatan naib Presiden UMNO pada ketika itu. Menyentuh peranan Ketua Pemuda UMNO, Nazri menegaskan pandangan Akmal tidak mencerminkan keseluruhan parti kerana hanya mewakili satu daripada 4 sayap utama UMNO. Dalam UMNO, kita ada pemuda, wanita, putri dan UMNO induk. UMNO dalam parlimen hanya ada 26 kerusi dan Akmal hanya mewakili 1/4 daripada UMNO. Perlukah kita bimbang bahawa semua ahli UMNO berfikir seperti dia? Atau adakah semua orang Melayu berfikir seperti dia, soal Nazri? Nazri berkata demikian ketika diminta mengulas tanggapannya terhadap Akmal yang sering mengambil pendirian lebih keras berbanding Zahid dalam beberapa isu yang menjejaskan hubungan dengan parti dalam kerajaan, terutamanya DAP. Sebelum ini, Ketua Pemuda DAP Wu Kah Leong meminta Akmal menghormati titah Sultan Selangor berhubung garis panduan acara bukan Islam yang dihadiri oleh orang Islam. Majoriti senyap tapi tak setuju. Akmal sebelum ini menolak pendirian Perdana Menteri bahawa garis panduan itu tidak diperlukan dengan alasan tidak semua orang Islam memahami batasan ketika mengunjungi tempat ibadat bukan Islam. Ada yang tidak bersetuju dengannya, Akmal, tetapi mereka tidak akan menyatakannya secara terbuka, katanya. Mereka ini majoriti senyap, tetapi bagi saya, pemuda UMNO sekarang hanya mewakili sebahagian kecil suara orang Melayu, jadi abaikan sahaja mereka, kata Nazri. Ketika ditanya jika UMNO patut kekal bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH2000 pada PRU 16, Nazri berkata dia tidak berada dalam badan pembuat keputusan parti dan hanya akan menumpukan kepada menyokong Anwar serta kerajaan sedia ada. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.